Qamarul Zaman atau Qamarul Nizam Alhamdulillah, Datuk Iskandar Sarudin, Datuk Zainal Abidin, Datuk Wira Burhan, Profesor Dr. Jim Cornell, ikhwan, akhwat, pembentang dan peserta simposium pengantaraan pengantara bangsaan bahasa Melayu yang saya hormati sekalian. Pertama kali saya minta maaf, saya bukan seorang diplomat dan diletak saya pada bidang ini saya rasa kurang munasabah sekali. Saya hanya seorang pengamal bahasa Melayu di Petani Selatan Tai, terutama di sudut pembelajaran dan keilmuan. Walau bagaimanapun, saya terima kasih kepada kerajaan Malaysia melalui Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi membuka peluang kepada kami dari Thailand Selatan khususnya untuk sama-sama datang ke persidangan pengantara bangsaan bahasa Melayu yang cukup berarti pada hari ini, terutama apabila kita dengar ucapan pembukaan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri tadi. Masya Allah, tabarakallah, sangat kembang hati kita, suka hati kita atas dasar kerajaan Malaysia yang agak benar dan memberi manfaat kepada umat Islam khususnya di rantau ASEAN ini, di mana kami di Thailand suka juga memberi makluman mengenai dengan peluang memajukan bahasa Melayu dan mempertahankan tulisan atau aksa Jawi di Thailand, di mana sudah tentu tulisan Jawi merupakan tulisan asli bagi generasi kita, walaupun bermula sejak lebih dari 700 tahun aksa Jawi ini dalam bahasa Melayu. Tetapi sekarang sudah tak banyak lagi tinggal bahasa yang bertulisan Jawi, kecuali di negara-negara yang mundur bahasa Melayu seperti Petani dan kawasan-kawasan yang lain. Manakala kawasan negara yang sudah maju, sudah habis gunanya bahasa Jawi atau aksa Jawi, asa Jawi yang asalnya terguna sejak ratusan tahun sebelum ini. Alhamdulillah, di Selatan Thai atau lebih dikenali dengan Fatani, yang kami datang daripada Fatani University, nah, sebagai sebuah universiti swasta yang diasaskan sejak lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah dapat dia menyertai dalam simposium kali ini. Alhamdulillah, di mana kedudukan bahasa Melayu di sana dalam huruf Jawi yang masih lagi segar hari ini di sana, walaupun sudah ramai pada para pensyarah-pensyarah atau guru yang dapat pengajian daripada Malaysia, Indonesia, membawa aksa Rumi kepada tempat kami. Alhamdulillah, kita tetap dengan mempertahankan kejawian Melayu kita. Terima kasih kepada nenek moyang kita dulu, para pejuang sebelum ini, pejuang Islam khususnya, yang mana dia mendatangkan aksa Jawi dalam menuturi dan menulis Melayu di rantau Asia Tenggara umumnya atau Nusantara. Jadi kami di Selatan Thai dan yang terkenal dengan Petani 4 wilayah,
masih lagi kita guna bahasa Melayu dan aksa Jawi, walaupun bercampuran dengan aksa Rumi, dan dikekalkan oleh bahasa-bahasa yang bukan bahasa Melayu, sama ada Thai dan Inggeris di kawasan kami. Alhamdulillah, kita walaupun Jawi masih hidup dalam masyarakat Melayu petani, namun hanya hidup dalam lingkungan keluarga ataupun pengajian-pengajian agama, sama ada di pondok. Tempat kami pesantrennya sampai mungkin lebih dari 50 pesantren, 500 pesantren lagi, atau pondok-pondok, kami panggil pondok. 500 pondok lagi lebih, dan sekolah-sekolah agama pun hampir sedemikian juga angkanya. Jadi masih lagi sekolah-sekolah agama rakyat dan pondok-pondok pesantren tadi menggunakan, apalagi kalau pondok gunakan kitab-kitab kuning yang bertulisan Jawi dulu, zaman dulu. Dan alhamdulillah sekarang sekolah-sekolah tadika juga, mungkin ribuan sekolah tadika masih gunakan aksa Jawi. Dan kita dapat tahu daripada beberapa daripada pihak pendidik di Malaysia, katanya di Malaysia juga sudah mula sejak daripada sekolah kecil, sekolah rendah kebangsaan. JKOF, JKOF ni Jawi, Quran dan asas pengajian agama, Fardhu Ain, asas Fardhu Ain. Alhamdulillah, itu di antara tanda katanya Jawi masih lagi diambil berat oleh kerajaan Malaysia, walaupun mula daripada kanak-kanak, dan dia akan beransur-ansur sampai kepada peringkat pengajian tinggi. Alhamdulillah, di tempat kami di Selatan Thai, kami cuba adakan beberapa kali seminar-seminar pemartabatan bahasa Melayu dengan kerjasama universiti-universiti Malaysia, khususnya universiti UPSI atau di Perak. Sekarang oleh kerana COVID datang, maka kita terhalang sedikit. Dan kita masih lagi akan teruskan kerjasama dalam mengembangkan dan mempertahankan bahasa Melayu di Selatan Thai khususnya. Bahkan kita akan kembangkan di kawasan-kawasan atas, selatan atas, kami selatan bawah. Sebab orang di Selatan Thai, walaupun dia minoriti dalam peringkat negeri Thai, dia adalah majoriti di peringkat selatan bawah, 4 wilayah. Lebih dari 70% umat Islam yang berlidah Melayu, walillahilhamdulillah. Dan dengan itu kita dapati bahawasanya di sana bidang-bidang pendidikan khususnya masih lagi tetap. Bahkan ekonomi, peniaga-peniaga Cina juga masih gunakan aksa Jawi di kedai-kedai mereka. Papan-papan elan atau papan-papan isyarat mereka itu semuanya masih lagi guna. Dan begitu juga bahagian sosial pendidikan itu memang jelas sekali. Saya sendiri pernah ikuti dalam mengembangkan bahasa Melayu sejak tahun 1968 lagi. 1968 orang petani sudah mula mengambil alih. Kalau dulu dia pakai buku-buku Jawi daripada Malaysia, Singapura, belakang sejak tahun 1966 dia buat buku sendiri. Saya sendiri di antara penulis buku. Walaupun saya bukan pelajar bahasa Melayu dan bukan saya ahli bahasa Melayu, tetapi oleh kerana waktu itu tertekan, maka saya terpaksa membuat buku-buku seperti perintis bahasa, perintis bacaan dan tunas bahasa yang menjadikan asas-asas bahasa Melayu di rantau Asia, rantau Selatan Thai. Buku-buku agama, buku-buku sejarah guna bahasa Melayu, dan sampai hari ini buku-buku saya yang lebih dari 50 tahun dulu masih lagi dicetak dan digunakan sebagai buku tad di sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah tadika
dan sampai ke peringkat menengah dan sebagainya. Alhamdulillah, saya yakin dengan adanya simposium kali ini kita dapat menambah, kuatkan lagi usaha kita ke arah kita mengembang dan memperkasakan juga mempertahankan bahasa Melayu di celah-celah kekangan bahasa-bahasa yang lain bersama-sama di kawasan kami. Oleh itu, kerana bahasa Melayu sebagai bahasa yang cukup tinggi dan apalagi aksa Jawi merupakan aksa yang cukup mendekatkan penggunanya kepada kitabullah Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita cuba beri semangat supaya kita adakan benda-benda seperti itu dan bertahan, dan saya harap semoga di antara agenda bagi pengantara bangsaan bahasa Melayu ini, iaitu antara lain cuba kita masukkan agenda memperkuatkan ataupun mempertahankan aksa Jawi sebagai bahasa Melayu tua atau sebagainya dalam suasana yang munasabah dan paling sesuai dengan keadaan hari ini. Dan saya selalu mengharapkan bahawa kerajaan Malaysia dapat mengadakan banyak-banyak kaunsil yang boleh memajukan bahasa Melayu di negara-negara jiran, terutama Thai tempat kami. Dan seperti kita adakan cawangan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia di Selatan Thai, dan universiti kami sebagai universiti yang bebas dalam segi menerima apa program, kami bersedia untuk menangani masalah pembangunan bahasa dan penguatan bahasa Melayu di Selatan Thai. Yang kedua, saya harap semoga kerjasama MOU di antara universiti-universiti Malaysia atau Indonesia, Singapura dengan universiti-universiti negeri yang bukan Melayu seperti Thailand dan sebagainya. Seperti dalam usaha dalam bentuk penukaran pensyarah atau pelajar-pelajar khususnya di bidang Jabatan Bahasa Melayu, dan juga mengadakan beberapa agenda-agenda seminar dan adakan, kalau belum ada Melayu Corner di mana-mana, perpustakaan di universiti di Malaysia, di Thailand, di mana supaya ada ruang mereka untuk pelajari, untuk menelaah buku-buku Jawi ataupun buku-buku Melayu, insya-Allah taala. Akhir sekali, saya yakin bahawasanya Malaysia dengan dasar baru yang dibawa oleh PM kita ini, harap semoga dapat mengembangkan dasar-dasar ataupun program-program ini di lapangan, terutama di antara universiti dan di antara pihak-pihak berkenaan yang menilai agama Islam dan sebagainya. Itu di antara ruang yang kita boleh terapkan bahasa Melayu dan dalam aksa kedua-duanya, insya-Allah taala. Saya ingat itulah apa yang saya boleh bagi pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama berusaha, berdoa semoga Allah taala dalam memajukan bahasa Melayu di Thailand, khususnya di Petani, hanya kita dengan kerjasama negara Melayu dapat mencari ruang dan peluang tersebut dengan sebaik-baik mungkin. InsyaAllah, dengan kata lain, kemajuan bahasa Melayu akan turut sama memberi manfaat kepada kerajaan masing-masing negara yang walaupun bukan Melayu. Semoga bahasa Melayu yang selaku pusaka umat Islam serantau yang dapat membantu penggunanya secara lebih baik dalam semua ajaran Allah daripada Al-Quran dan As-Sunnah dapat disuburkan oleh Allah melalui usaha-usaha hamba-Nya. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.